InsyaAllah kita jemput panelis pertama kita, Ustaz Arham American, dengan satu tajuk yang saya rasa sangat menariklah. Berdosakah aku menjadi kaya? Okey, izinkan saya kenalkan sikit background. Beliau lulusan sarjana dalam bidang ekonomi pembangunan di Fakulti Ekonomi di Universiti Melaya. Graduan sarjana Mulia dan Ekonomi di Universiti Yarmouk, Jordan, dan sekarang bertugas sebagai pengurus syariah di sebuah institusi keuangan lah di sini di Malaysia. Dan beliau juga merupakan seorang certified Islamic financial planner. So sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Ustaz Arham. Pak Angah kata Ustaz Arham pernah datang ke Kuantan Pahang sebelum ni, betul ke? Benar. Alhamdulillah. So border buka, kita invite balik. Makan durian ke insyaAllah. InsyaAllah. So untuk tidak membuang masa lagi, saya serahkan sesi untuk pertama kita, berdosakah aku menjadi kaya, kepada Ustaz. Tafadhal. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada slide, saya buka slide. So alhamdulillah, insyaAllah pagi ni pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada pihak penganjur Kemuda Pahang atas jemputan dan juga atas cadangan tajuk yang diberikan. Dan sesungguhnya tajuk ataupun tema kewangan ni adalah satu tema yang dekat dengan hati saya lah, dan juga yang banyak pun saya cakap berdasarkan background ataupun latar belakang pendidikan dan juga apa yang saya lakukan setiap hari lah di tempat kerja, dan semuanya berkaitan dengan kewangan. Dan fokus saya banyak dalam siri-siri kuliah ataupun siri-siri perkongsian yang biasanya orang jemput, biasanya akan menjurus kepada topik ni lah, kewangan dan bagaimana kewangan itu. Fokus saya kewangan syariah kan? Bagaimana kita nak melakukan transaksi kewangan ataupun melakukan pengurusan kewangan secara yang patut syariah. Dan sebelum saya mulakan, suka untuk saya sebut satu hadis dan riwayat At-Tirmizi di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan berganjak tapak kaki anak Adam sehingga mana dia ditanya 4 perkara. Yang pertamanya tentang umurnya, bagaimana dia habiskan. Yang kedua tentang tubuh badannya, bagaimana dia digunakan. Yang ketiga tentang an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya, daripada mana dia dapat dan ke arah mana dia belanjakan. Dan akhir sekali tentang ilmihi, tentang ilmunya, dan wa madza amila bih, dan bagaimana ataupun sejauh mana 4 soalan yang telah diberi oleh Rasulullah yang menjadi soalan bocor yang akan ditanya kepada kita bila mana kita dihisap di hari akhirat. Dan soalan yang antara yang terpenting yang disebut dalam hadis ini tentang harta. Dan tentang harta ni Allah kata ni 2 benda. Yang pertama, daripada mana harta kita dapat, dan yang kedua, ke arah mana harta kita itu kita belanjakan. Jadi dalam perkongsian ringkas pagi ni, 30 minit insyaAllah, saya akan berkongsikan tentang soalan ini, berdosakah aku jadi kaya. So bila kita nak menjawab apa-apa soalan ataupun nak memberikan jawapan, saya suka untuk melihat sumber kita lah, 2 sumber yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam, yang mana sekiranya kita pegang dengan 2 sumber ni, insyaAllah kita takkan sesat. Iaitu sumber yang pertama adalah Quran dan yang kedua adalah hadis. So kita akan melihat secara santai lah beberapa kisah orang kaya yang disebut dalam Quran dan juga hadis. Ada kisah yang tak apa, saya tak sebut lagi lah sebab soalannya berdosakah. So kita akan melihat kepada kisah-kisah ni, dan kemudian di akhir sekali kita akan membuat kesimpulan lah, yang saya akan serahkan kepada para pendengar untuk membuat kesimpulan sendirilah berdasarkan kisah-kisah yang kita lalui, insya-Allah. Jadi dalam Quran banyak boleh dikatakan
majoriti isi kandungan Quran itu adalah berdasarkan kisah. Dan kerana apa disebut oleh para ulama tafsir, antara sebab kenapa dalam Quran ni penuh dengan kisah adalah kerana naluri ataupun fitrah manusia ni sukakan cerita, kan? Kita suka dengar cerita. Malah daripada kecil lagi, kan, kita ada bedtime stories, kan? Kita dengar mak ayah kita bacakan buku cerita, kan? So cerita ni, dan kerana itu dalam Quran banyak kisah, dan antara kisah yang paling disebut ahsanul qasas, dan sebaik-baik kisah adalah kisah yang disebut dalam surah Yusuf, kisah Nabi Yusuf, kan? Yang mana satu surah Yusuf itu, satu surah itu menceritakan tentang Nabi Yusuf sahaja, dan berbeza dengan surah-surah lain yang bercampur-campur kisah dia, kan? So ini kita akan melihatlah beberapa kisah. Saya petik kisah-kisah orang-orang kaya dalam Quran, dan juga ada yang saya akan ambil dalam hadis juga beberapa, dan kita akan tengok insya-Allah. Yang pertamanya adalah kisah pemilik kebun yang kaya dan si miskin. So kisah ini mungkin sambil-sambil saya berkongsi ni, boleh sama-sama kita selak dan layan Quran, dan kita boleh lihat surah Al-Kahfi daripada ayat 32 hingga ayat 44, kan? Dan surah Al-Kahfi ni surah yang dituntut ataupun digalakkan untuk kita baca, menjadi sunnah untuk kita baca pada hari Jumaat. Disebut antara fadilat dia adalah ia merupakan satu kafarah, kan, daripada Jumaat hingga Jumaat yang akan datang. Ia memberikan kita cahaya, kan, daripada Jumaat hingga Jumaat yang akan datang bagi pembaca Al-Kahfi, dan disebut juga bagi siapa yang hafal, kan. Ada yang dalam satu riwayat kata awal 10 ayat, ada riwayat kata akhir 10 ayat. Ada yang kata, ada ulama bila mensyarahkan hadis ni, dia kata yang dimaksudkan adalah kita hafal semua, kan. Maka dia akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Dan disebut fitnah secara khusus ni kerana apa? Kerana dalam surah Al-Kahfi ni, dia menceritakan tentang 5 fitnah. Fitnah ni, dia bukan yang kita faham dalam bahasa Melayu, tapi dia adalah fitnah yang kalau kita tengok dalam kalimah bahasa Arab fitnah merujuk kepada dugaan ataupun cubaan yang menimpa diri kita, yang menyebabkan kita susah untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud fitnah yang sebenarnya. Dan kerana itu dalam surah yang biasa orang akan sebut al-fitnatu asyad min al-qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada dosa bunuh. Bukanlah bermaksud fitnah yang biasa orang Melayu faham tu. Fitnah kita mengadu domba, kan. Itu bukan fitnah yang dimaksudkan, tetapi fitnah ni adalah membawa fitnah yang disebut dalam Quran itu, yang lebih dahsyat dosa ni daripada dosa bunuh itu adalah fitnah yang kita menyebabkan orang tak boleh nak taat kepada Allah. Kita menghalang seseorang Muslim daripada dia taat, daripada dia melaksanakan ibadat kepada Allah SWT. Itu maksud fitnah yang sebenarnya. So dalam surah Al-Kahfi ada 5 jenis fitnah yang diceritakan. Yang pertamanya adalah fitnah kekuasaan ataupun fitnah pemerintah, kan. Ia diceritakan dalam kisah Ashabul Kahfi, kan. Ahli Kahfi yang mereka lari daripada pemerintah yang zalim, dan bersembunyi dan tidur dalam sebuah gua hinggalah ditidurkan selama 309 tahun. Bangun-bangun tengok kerajaan dah bertukar. So itu fitnah yang pertama, fitnah di mana pemerintah kejar, pemerintah nak mereka jangan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. So mereka lari. So itu cerita fitnah yang pertama. Kemudian cerita fitnah yang kedua adalah ada yang sebut, kalau saya tak silap dari segi turutan tu, adalah cerita tentang fitnah iblis, yang di mana iblis ataupun syaitan ini selalu menggoda kita. Itu menjadi fitnah kepada kita manusia. Kemudian yang ketiga adalah apa yang kita akan bincangkan, iaitu fitnah harta, kan. Fitnah harta seperti yang disebut, kita akan lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 32 ni, di mana Allah menceritakan tentang dua jiran. Satu jiran yang mempunyai kebun yang sangat luas, kan. Disebut dalam ayat yang ke-32 ni, Allah kata, وَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Dan Allah sebut, dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan, 2 orang laki-laki, yang mana kami jadikan bagi seorang di antara keduanya tadi 2 buah kebun anggur,
dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. So cuba hadirin-hadirat bayangkan dia ni ada dia ada kebun yang sangat luas, 2 buah kebun anggur, kan? Dia ada 2 buah kebun anggur, kemudian di sekeliling kebun anggur itu dikelilingi pula pohon kurma, kan? Maksudnya dari segi infrastruktur, kan, pohon anggur ini dilindungi dari segi angin dan sebagainya dengan pohon-pohon kurma yang tinggi dan yang kuat. Kemudian di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. So di antara kebun anggur dan kurma itu pula ada ladang yang luas. Kan? So itu satu perumpamaan yang Allah bagi nak tunjukkan betapa kaya dia. Kan? Kebun ini yang Allah berikan harta yang melimpah ruah. Kan? Kemudian Allah sebut dalam ayat seterusnya, kan, kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya dan kurang buahnya sedikit pun kami alirkan sungai di celah-celah kebun tu. So selain daripada kebun pula, di celah-celah kebun tu ada sungai-sungai yang mengalir. Kan? So bayangkan hari ni kalau kita kat Malaysia, mungkin lagi-lagi lah kalau siapa yang duduk kat Pahang kan, kalau kita kenal ada saudara mara kita yang ada tanah dekat Janda Baik sebagai contoh kan. Kalau kita pergi tu kita akan rasa kagum kan. Masya-Allah. Belakang rumah dia ada sungai kan yang mengalir. Lepas tu ada macam saya ada beberapa sahabat kan, yang bela itik, bela kambing kan. Dia ada tanah yang luas. So nak menunjukkan betapa itulah standard kalau kita kata orang kaya, itulah dia kan. Dia bukan setakat ada rumah tapi dia ada tanah dan ditambah dengan tanah tu ada sungai pula yang mengalir kan. So itu kita kata orang kaya yang bukan biasa-biasa lah kan. So ini diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 32 sampai 44, di mana dalam ayat yang ke-34 orang yang kaya tadi dia kata dekat kawan dia yang miskin tu, dia kata faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia kata dekat kawan dia yang miskin tu ataupun yang jiran dia yang miskin ni, dia kata aku ni ana aktsaru minka, aku ni lebih banyak daripada engkau dari segi mala, harta, wa a'azzu nafara, dan aku ada pengikut yang ramai. So ni dia belagak lah kan. Dia belagak dengan jiran dia yang miskin. Kemudian dia kata dalam ayat ke-35, dia kata qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Aku rasalah kebun aku ni dia tak akan binasa selama-lamanya. So kat sini datang part yang mana Allah nak beri satu peringatan dan bahawa kisah dia ni menjadi satu pengajaran kepada kita, dan bagaimana dia lelaki kaya ni tadi kata apa yang aku ada ni tak akan kekal. Kan, dia tak akan hilang selama-lamanya. Kemudian dia kata dalam ayat yang ke-36 pula, dia kata wa ma azunnu sa'ata qa'imatan la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku kembali kepada Tuhanku, pasti akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari kebun-kebun itu. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab dia kata kat dunia dia dah dapat banyak. Kalaulah satu, dia kata dia tak percaya hari kiamat. Tapi kalaulah berlaku pun hari kiamat, nescaya aku yakin aku dah dapat banyak kat dunia, kalau aku kembali kepada Allah, kepada Tuhan nanti pun, aku akan dapat lebih baik daripada apa yang aku dapat di dunia. So ini nak kata betapa bongkaknya, dan poin yang penting kat sini selain daripada bongkak tadi adalah dia tidak percaya kepada hari pembalasan, hari kiamat. So akhir sekali, inilah dalam ayat ke-37 jawapan ataupun teguran daripada sahabat dia yang miskin tadi. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. So kawan dia yang mukmin ni, dia kata dekat kawan dia yang bongkak tadi, dia kata apakah kamu kafir ke Tuhan yang telah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani, lalu dia menjadi kamu lelaki-lelaki yang sempurna. So ni satu teguran kan. Kemudian disambung lagi dengan ayat 38, tapi aku percaya dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. So ini mukmin tadi nak reinstate dia punya keimanan disebut. Dan kemudian ayat ke-39 disebut, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, masya-Allah la quwwata illa billah. So laki miskin tadi berkata kepada laki kaya tadi, kenapa kalau alangkah bagusnya kalau kau masuk dalam kebun kau ini, kau sebut masya-Allah la quwwata illa billah, kan, tiada Tuhan selain Allah.
And in tarani ana aqalla minka mala mala wa walada. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam harta dan juga dalam keturunan. So ini satu teguran yang diberikan. Dan seterusnya disebut juga dalam ayat ke-40, and mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mudah-mudahan dia mengirimkan petir dari langit kepada kebunmu hingga kebun kamu itu menjadi tanah yang licin. Yang miskin tadi ni dia memberi amaran yang dia kata kalaulah engkau terus kufur dan takut-takut Tuhan akan menghantar petir, kan, Allah akan menghantar kilat. Kemudian selain daripada itu dalam ayat ke-41, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak akan menemukannya lagi. So daripada kebun yang mengalir sungai-sungai itu, takut-takut kalau kamu terus kufur, Allah akan membenamkan, Allah akan menyurutkan air tadi sehingga last sekali kebun kamu ini tidak mendapat sumber air, kan. Dan kemudian ayat ke-42, dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai, kiranya aku mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. So ayat ke-42 menceritakan bahawa benda itu betul berlaku sehingga orang kaya tadi menyesal, kan. Dia kata, kalaulah aku tidak mempersekutukan Tuhanku dulu. Dan seterusnya ayat 43 dan 44 menceritakan bagaimana berlaku penyesalan, kan. Dan disebut akhir sekali ayat ke-44, di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak, dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. So inilah yang menarik yang kita sebagai satu refleksi kepada kita, bahawa dalam Quran ada Allah ceritakan tentang nasib orang kaya yang ingkar, nasib orang kaya yang kufur, yang mana akhir sekali disebut dalam surah Al-Kahfi ini dalam ayat ke-42, 43 dan 44, di mana disebabkan dia kufur itu, dan ada teguran yang dah sampai kepada orang kaya itu, pada sahabat dia yang miskin, dan dia tak dengar. Kemudian Allah melenyapkan kebun-kebun dia, sehingga mana dia pun menyesal. Dia kata, alangkah bagusnya kalau aku mempersekutukan Tuhanku. Sebut tentang sekutu ni, kalau kita baca dalam Quran, kita jumpa antara sifat orang beriman ini, dia bersyukur. Dan syukur, dalam maksud syukur kat sini adalah dia, dengan yang Allah kurnia, dia nikmat ni boleh jadi kesihatan, harta, anak dan sebagainya. Dia menjadikan nikmat-nikmat ini sebagai satu untuk dia melipat ganda kepada dia kepada Allah SWT. Dan bagi siapa yang di sebalik ataupun sifat yang berlawanan dengan sifat syukur itu pula adalah sifat kufur. Kufur tu dia bukan semata-mata kita syirik, tetapi kufur itu adalah merujuk kepada dia ada nikmat yang banyak, tapi dia bukan nikmat dia sebetulnya, malah dia menggunakan nikmatnya itu untuk dia tidak melaksanakan perintah Allah dan dia melakukan maksiat kepada Allah SWT. So itu maksud kufur dengan nikmat. So kita perlu sentiasa syukur, dan kita perlu sentiasa menjauhkan diri kita daripada sifat kufur. Okay. So ini kisah yang pertama, kan. Dah 10 minit. Alright. So kisah yang kedua pula adalah kisah Qarun, kan. Kisah Qarun yang mana disebut dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat yang ke-76 hingga 82. Kita pun semua, saya yakin semua tahu, dan kisah dia yang menarik, yang nak kata betapa kayanya Qarun ini, dan disebut dalam ayat yang ke-76, kalau saya tak silap, dalam ayat ke-76, betul, dan disebut bagaimana sesungguhnya Qarun ini daripada kaum Nabi Musa, kemudian dia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka, dan kami telah mengurniakannya dari berbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya, so itu gambar anak-anak kunci, menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa. Dia berlaku sombong ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah. Innallaha la yuhibbul farihin. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah engkau bermegah-megah, janganlah engkau bongkak, sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang bermegah. Di surah Al-Qasas ni, yang ke-76,
peruangan kekayaan Qarun ini, dia punya anak kunci nak buka gedung-gedung harta dia pun dibawa oleh orang yang berbadan sasa. So bayangkan kan, belum gedung dia ni baru kunci kan. So kita hari ni kita kunci pun kadang-kadang kita boleh bawa dalam kan, dan kita lah senang dan sebagainya. So nak dibanding dengan Qarun, nak kata harta betapa banyak kan. Dan kalau kita baca surah Al-Qasas juga bagaimana sekali dalam yang ke-81 Allah buat, lalu kami timbus dia bersama dengan rumahnya di dalam tanah, maka tidaklah dia dapat sebarang golongan yang menolongnya dari Allah, dan dia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dalam ayat kedua, dan orang yang ada pada masa dahulu bercita-cita mendapat yang mula Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa juga tolong mereka tentulah akan dimintakan dengan tertib dalam tanah seperti Allahai sungguhnya orang-orang yang kufurkan nikmat Allah itu tidak akan berdaya. So Allah yang perlu melakukan itu ajaran kepada umat generasi kita saja, tapi pada zaman Qarun sendiri, orang yang ada yang nak jadi macam Qarun, diorang dah nampak Qarun dibinasakan, tertimbus dalam tanah, akhirnya semua rasa takut kan. Semua rasa takut dan menjadi pengejaran bagi mereka kan. Sila mereka kata kalaulah sesungguhnya Allah lah yang berkuasa memberikan harta, dan Allah lah juga yang berkuasa mengambil balik harta tu. So dia jadi satu pengajaran orang-orang yang impian, kata hari itu financial freedom kan, kita sebut tentang early retirement kan, macam-macam tu lah kan, sebut nak kumpul harta dan sebagainya. Ingatlah kisah-kisah seperti ini kan, dan kisah Qarun ni jelas, dan Qarun ni nak kata sampailah sekarang masih sebut harta Qarun kan. Apa-apa harta yang tertanam kita nasabkan dengan nama dia kan, nak kata betapa kekayaan dia tu begitu besar, begitu banyak kan, sampai apa-apa yang kita jumpa dalam yang dan kita panggil sebagai harta Qarun. So boleh baca balik lepas habis perkongsian ni, boleh tengok balik ayat-ayat yang saya kongsikan ini. Okey. Kemudian saya kongsikan juga satu hadis yang sebut tentang orang kaya yang mana kadang-kadang hadis ni kalau kita salah faham, kita akan rasa berdosa ni jadi orang kaya. So hadis ni berbunyi dalam hadis Bukhari, hadis sahih dalam Bukhari, yang bermaksud di mana Rasulullah pernah bersabda, wahai orang-orang fakir, apakah aku tidak memberi kabar gembira kepadamu, sesungguhnya orang muslim yang miskin akan masuk syurga sebelum orang-orang muslim atau mukmin yang fakir akan masuk syurga kan. Sorry ada typo sikit, sebelum orang-orang mukmin yang kaya dengan jarak setengah hari akhirat, iaitu setara dengan 500 tahun. So dan dalam hadis ni Rasulullah berkata kepada orang miskin kan, dia kata wahai orang-orang fakir, dan apakah aku tidak memberi kabar gembira kepadamu, sesungguhnya orang muslim yang miskin akan masuk syurga sebelum orang-orang mukmin yang kaya dengan jarak setengah hari akhirat, yang itu setara dengan 500 tahun. So hadis ni kadang-kadang kalau kita tak faham betul-betul, kita akan rasa bahawa menjadi kaya itu berdosa kan. Sebab dalam hadis ni jelas kan, sebut orang fakir ni akan masuk syurga dulu kan. Tetapi kalau kita baca syarah hadis ni, kita akan dapati bahawa hadis ni ditujukan kepada orang fakir sebagai satu pemberi semangat kan, dan nak menggalakkan orang fakir ini untuk tetap sabar kan? Tetap sabar, tetap teguh, dan juga tetap istiqamah dengan ketaatan dan juga ibadah kepada Allah SWT. Dan janganlah sesekali, sebab dalam satu hadis yang lain disebut bahawa kefakiran ini pintu kekafiran kan. Disebabkan itu kita akan jumpa doa, dan antara doa yang sahih juga, dan di mana Rasulullah meminta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, dan ya Allah, lindungilah aku daripada kekafiran dan kefakiran kan. So Rasulullah juga sebut kefakiran ini pintu kepada kekafiran. Sebab apa? Sebab bila kita miskin, kita hilang tempat berharap, dan kita cuba mengandang-andaikan bahawa Tuhan itu ataupun Allah
tidak sayang kepada kita kan. So sebab tu Allah bagi kita jadi miskin kan. So sebab tu hadis ni disebut kepada orang fakir untuk sebagai satu pemberi semangat kan kepada orang fakir ni untuk terus istiqamah, terus tetap beri taat dan juga ibadah kepada Allah SWT. Dia bukanlah memberi indikasi bahawa jangan jadi kaya kan, tetapi ialah pemberi semangat. Sama juga macam hadis, kalau kita biasa pernah dengar hadis di mana Rasulullah sebut, sekiranya aku ada kuasa, aku nak bakar rumah orang yang tak pergi solat Isyak kan. So hadis ni bukan nak kata memang Rasulullah nak pergi bakar, tapi ia adalah satu peringatan ataupun satu amaran kan, supaya orang lelaki yang mampu dia pergi solat Isyak di masjid. So ini adalah kefahaman hadis yang perlu kita belajar supaya kita tidak salah faham, dan yang paling penting adalah kefahaman kita tu tidak memberi kesan kepada lifestyle ataupun cara hidup kita. Okay. So kita ada lagi 10 minit, saya pergi laju sikit. Okay, so dalam Quran juga ada beberapa kisah tentang orang saya boleh sebut sebagai orang yang ada kuasa kepada harta lah kan. Saya ambil surah daripada surah Yusuf ini, ayat yang ke-56 kan, di mana kalau kita baca dalam surah Yusuf ayat 56 ini, kita akan dapati bahawa Nabi Yusuf masa dalam penjara, kemudian dia telah mentakwil mimpi kepada Raja Mesir. Dia sebut qala ja'alni khazainul ard inni hafizun alim kan. Dia berkata kepada Raja Mesir, jadikanlah aku ni menteri ekonomi ataupun menteri kewangan kepada Mesir, inni hafizun alim, sesungguhnya aku ini orang yang sangat hafiz, orang yang sangat amanah, dan alim, aku ni orang yang berpengetahuan. So kenapa ayat ini kadang-kadang dibincangkan dalam konteks boleh tak kita minta jawatan kan? Saya tapi untuk perbincangan kita pagi ini, saya suka untuk ambil ayat ni untuk kita bincang bahawa dengan harta yang banyak ni ada tanggungjawab dia, ada manfaat dia yang kalau kita pandai manage, dia boleh memberi manfaat yang besar kepada, dalam konteks Nabi Yusuf, dia memberi dengan cara dia menguruskan harta Mesir itu, dia telah berjaya mengharungi kemarau, dan juga dia telah memastikan tak ada rakyat Mesir yang kelaparan disebabkan kemarau tersebut kan. So ini antara ibrah daripada kisah Nabi Yusuf ni, boleh kita baca saya satu ayat je, ayat yang ke-56, di mana Nabi Yusuf meminta kepada Raja Mesir untuk jadi menteri ekonomi, menteri kewangan, dan untuk dia menyelamatkan rakyat Mesir daripada kebuluran, daripada kelaparan. So itulah nak sebut bahawa seolah-olah kalau kita, dalam konteks kita, perbincangan kita, dia minta untuk jadi kaya lah, dia minta untuk dapat akses kepada pengurusan harta kan. Okay, kemudian seterusnya satu lagi kisah dalam Quran juga, saya ambil kisah kekayaan luar biasa Nabi Sulaiman, dan ini disebut dalam surah An-Naml ayat 36 hingga 44, kisah di mana kalau mungkin semua antara kita tahu bagaimana berlaku pengutusan surat kan, daripada kerajaan Nabi Sulaiman ke kerajaan Balqis. Kemudian di akhir itu, kalau kita baca mula dengan surah ayat 44 ni, kita akan dapati bahawa Ratu Balqis hantar hadiah kepada Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman tolak kan, sebab dan intention ataupun niat hantar hadiah tu nak tunjuk betapa kayanya kerajaan dia kan. Kemudian Nabi Sulaiman dan kemudian Nabi jemput Balqis ke istana Nabi, dan Nabi Sulaiman telah memerintahkan masa tu Ifrit kata dia boleh datangkan sehingga Balqis. Kemudian yang disebut orang berilmu kan, yang offer kepada Nabi Sulaiman kan, sebelum Nabi Sulaiman bangun pun singgasana dah boleh ada depan Nabi Sulaiman kan. Kita bincanglah tafsir ayat ni, dan kata betapa besarnya hikmah ataupun manfaat menjadi orang berilmu. So dapat datang singgasana itu, akhir sekali dalam pengakhiran kisah ni Ratu Balqis masuk Islam kan, beriman kepada Allah SWT kan. So antara hikmah yang kita boleh belajar kat sini adalah bagaimana dengan kekayaan itu
sekiranya digunakan untuk dakwah, ya, ia boleh menyebabkan orang terpegun dan juga orang last sekali orang menjaya, kan. Ini dalam surah An-Naml, so boleh baca. Dan akhir sekali, lupa letak hadis ni. Ada tak? Okey, ada. Okay, so satu kisah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana diceritakan tentang CEO yang amanah. Orang kisah hadis Rasul amanah, berlaku tiga orang sahabat yang terperangkap dalam gua. Kemudian berlaku ribut dan ada batu besar menutup tersebut, mereka tak boleh keluar. Seorang yang disebut sebagai CEO ni, dia berdoa, ya Allah, aku mempunyai pekerja-pekerja dan satu hari pada hari gaji ada orang pekerja aku ni dia tak ambil gaji yang patut aku bagi. So apa yang aku buat adalah dengan aku invest gaji tersebut sehingga daripada modal gaji tadi itu bertambah. Kemudian datang balik kerja aku ni tadi pada satu masa yang kemudian dia minta, dan aku pun bagi, bukan sekadar aku bagi gaji aku bagi semua, termasuk return daripada apa yang aku laburkan kepada pekerja ni tadi, sehingga pekerja ni tadi tak percaya. Dia kata, betul ke tuan ni, kan? Kau ni gila ke apa, kan? Tapi aku bagi ni sebab mengharapkan keredaanmu, maka ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan ini benar, maka gerakkanlah batu tu daripada gua ni. So batu itu pun tergerak. So ini adalah satu benda di mana dalam hadis ni kita boleh ambil dimensi bagaimana Allah memberi ganjaran kepada seorang CEO yang menguruskan pekerjanya dengan baik. So kat sini ada beberapa angle yang kita boleh ambil lah. Satu, menguruskan pekerja dengan baik itu ada satu tuntutan, betul. Tapi menjadi CEO, kan, juga antara benda membuatkan kita mendapat pahala yang besar. So ini antara pengajaran yang boleh diambil berdasarkan hadis ni tadi. So kita lihat pula beberapa tanggungjawab Muslim. So dalam kita nak kita hidup di atas muka bumi ni, kita kena sedar kita mempunyai tanggungjawab yang banyak, kan. Dan antara tanggungjawabnya, kalau kita boleh relate dengan perbincangan kita pagi ni adalah, saya tak nak sebut tentang keperluan zakat, kan, yang dalam Quran. Even kita buka Al-Quran, tengok surah Al-Baqarah, muka surat yang pertama tu pun kita dah jumpa, kan, suruhan untuk kita berinfak. Kemudian kesuruhan, biasanya dalam Quran Allah akan gandingkan wa iqamis solah wa ita'iz zakah wa aqimus solah wa zakah. Allah gandingkan dua kalimah ni. Allah akan kata dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat, kan? Dan banyak gandingan ini dalam Quran. So satu aspek ulama sebut, satu aspek adalah hubungan kita dengan Allah, satu lagi aspek adalah hubungan kita dengan manusia. So apa yang saya nak ambil kat sini adalah kita sebagai Muslim, kita boleh kata majoriti daripada kita ataupun hampir semua daripada Muslim, kita tahu bahawa kalau lagi banyak kita solat, ataupun kita solat 5 waktu, kemudian kita tambahkan solat sunat, lagi banyak kita buat solat sunat itu, kita akan dapat pahala yang banyak. Tapi berapa ramai antara kita yang fikir, lagi banyak kita keluarkan zakat, lagi banyak pahala yang kita akan dapat. So itu satu mindset yang kita kena ubah. Ramai yang kenalan-kenalan yang saya kenal bila saya pergi ceramah-ceramah dan sebagainya, mentaliti masyarakat Melayu terutama adalah kita suka jadi at the receiving end. Kita suka jadi orang yang menerima, kan. Kita suka jadi, kalau contoh nak belajar, kita nak kalau kita dapat zakat, kan. Padahal mindset yang sepatutnya adalah why not kita yang bayar zakat untuk orang lain yang lebih susah daripada kita dapat pergi belajar dengan duit zakat yang kita bayar. So itu mindset yang kita perlu ubah. So cuma kat sini saya nak quote satu hadis. Sebagai individu, kita ada tuntutan untuk kita hidup secara senang ataupun secara bahagia, kan. Dalam hadis Bukhari ini disebut, min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Dan antara tanda kebahagiaan seseorang itu ialah ada rumah yang luas.
kemudian jiran yang soleh dan kenderaan tunggangan yang elok. So ini satu tuntutan yang mana tak ramai antara kita yang sedar dan kita lumba untuk dapat benda ni. Dan kita kadang-kadang kita terpengaruh dengan ataupun kita terlalu beriman dengan suruhan untuk bersifat zuhud sebagai contoh, atau bersifat dengan qanaah, kan. Kita tak kata benda tu tak baik, tapi kita perlu seimbangkan dengan hadis-hadis yang lain juga, kan. Sebagai contoh hadis ini. Kemudian yang kedua, tanggungjawab, kan. Tanggungjawab tadi tu tanggungjawab terhadap diri kita untuk hidup. Kemudian yang kedua adalah tanggungjawab terhadap family, disebut dalam surah Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Ini antara sifat orang Rahman yang dalam surah Al-Furqan, di akhir surah Al-Furqan itu diceritakan beberapa sifat-sifat ibadur Rahman, sifat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Dan sifat Allah kata mereka berbelanja, lam yusu, mereka tidak berlebihan, tidak boros, lam yakut, mereka juga tidak kedekut, bahkan baina zalika qawama. Tapi sifat mereka ni antara dua sifat ni. So ayat ni saya suka ada dua poin. Satu, tuntutan sebagai seorang muslim untuk belajar planning, untuk kita belajar pengurusan kewangan supaya kita tahu mana kita kena allocate, kat mana kita kena simpan sebagai contoh, kan. Kemudian kalau kita baca tafsir, kita akan jumpa dalam tafsiran kalimah yaqturu tu, walam yaqturu, tidak kikir itu, ia merujuk kepada sifat kikir seorang keluarga kepada keluarga dia. So, apa maksud kikir kepada keluarga ni? Maksudnya contoh, kita ada duit dan kita mampu, contohnya untuk hantar anak kita untuk belajar di tempat yang lebih berkualiti sebagai contoh. Tapi sebab kita rasa duit kita tu berharga, kita simpan dan kita hantar dia ke sekolah yang biasa-biasa. Sebenarnya dia boleh dapat sekolah yang tapi kita kedekut, kita tak buat benda tu. So akhirnya itu sebab fikir yang Allah dalam Al-Quran. Kita kepada kualiti keluarga, kan. So ini banyak benda lah kita buat. Kalau janganlah kita kedekut hingga kita memberi kesan impact negatif kepada keluarga, isteri dan anak-anak. So ini antara pengajaran dia yang kita boleh ambil dari surah Al-Furqan ayat 67. Okay, kemudian akhir kali ini tanggungjawab kita kepada ummah, kan. So tadi individu, keluarga, kemudian ummah, masyarakat. Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 165, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab innahu laghafurur rahim. Dan Allah sebut, dan dialah yang menjadikan kamu ni penguasa-penguasa ataupun khalifah-khalifah di atas muka bumi, kan? Dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa darjat. So ini termasuklah dalam tafsiran ataupun dalam maksud tinggi darjat ini dari segi harta, ilmu, kan, dan sebagainya. Dan untuk Allah sebut kenapa Allah meninggikan ni, sebab liyabluwakum fima atakum, untuk dia menguji kamu tentang apa yang diberikan kepadamu. So kita boleh faham daripada ayat ni bahawa apa yang kita dapat dari segi nikmat, lebihan-lebihan yang kita dapat itu, sepatutnya kita cari cara bagaimana untuk menggunakan nikmat yang kita dapat itu untuk membantu orang lain yang kurang darjatnya daripada kita, kan. Yang kurang nak kata nasib dia kurang kita. So kita ada tanggungjawab tu. Liyabluwakum fima atakum, Allah nak menguji kita ke atas apa yang Allah berikan, bagaimana kita menggunakan apa yang kita ada tu untuk membantu orang lain, kan. Ada Allah sebut inna rabbaka sari'ul iqab, Tuhanmu amat cepat siksaannya, wa ghafurur rahim, sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So dalam Quran juga banyak, kan, contohnya selain daripada zakat tadi, kan, banyak juga ayat tentang infak, kan, kita kena sedekah. Kemudian ayat tentang contohnya amalan wakaf yang menjadi amalan yang dah lama, kan, sejak zaman Nabi dulu sehinggalah yang paling power pada zaman Osmaniyah, kan. Wakaf, kan, kita memberi wakaf, dan kita lihat juga dalam kisah-kisah sahabat banyak, kan, bagaimana mereka mewakafkan tanah, mewakafkan masa Nabi nak pergi perang, mereka Sayyidina Abu Bakar pernah memberikan semua harta dia, kan, kemudian Sayyidina Umar memberi separuh harta dia, kan. So ini semua adalah sebenarnya memberikan kita inspirasi, kan, bahawa
apa yang kita ada tu yang penting adalah bagaimana dia diuruskan, bagaimana dia dibelanjakan kan. Ia bukanlah soal perlu ke tidak, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menguruskan apa yang kita dah ada dan diharapkan kita dapat uruskan tu untuk manfaat bukan sekadar kita dan juga keluarga, tapi manfaat umat secara keseluruhan. Dan sebab tu dalam Quran di fasa ini saya suka ingatkan, dalam Quran banyak ayat tentang Allah sebut, dan barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dalam bentuk qardul hasan, maka Allah akan lipat gandakan harta dia. So apa maksud qardul hasan? Qardul hasan maksudnya kita ada duit lebih, ada orang datang minta tolong, kita bagi dia hutang, tapi hutang tu dengan tanpa sebarang alasan lebihan, tanpa sebarang kalau dalam konteks kewangan tak ada sebarang interest atau memprofit lah kan. Kita bagi dia hutang, contoh kita bagi dia 100, kemudian bila dia dah stabil, dia pulangkan balik kita. So sebab apa mekanisme ini bagus berbanding dengan sedekah? Sebab ada hadis yang sebut barang siapa yang bagi qardul hasan ni lebih baik dari sedekah. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi sedekah, kita bagi 100 tu akan habis, dia akan guna. Tapi kalau kita bagi 100 dalam bentuk hutang, dia bila dia dah stabil, dia akan bagi balik kita 100 tu kita boleh bagi pula kepada orang lain. So berganda-ganda, dia bertambah-tambah kan. Sebab 100 yang sama kita boleh bagi kepada orang yang berbeza. So itulah sebelum saya tutup dengan ayat ini, kulu min rizqillah wala ta'asaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, tetapi ada satu syarat, dan janganlah kamu wala ta'asaw fil ardi mufsidin, janganlah kamu melakukan di atas muka bumi. So tak ada kata salah tak salah jadi orang biasa, jadi orang kaya. Yang penting adalah kita tidak melakukan kerosakan di muka bumi. So kerosakan ni termasuklah kerosakan kepada orang. Contoh kalau sebagai CEO, janganlah kita menzalimi pekerja kita, ataupun kerosakan kepada negara sebagai contoh kan. Dalam bab kita bincang bab lari cukai sebagai contoh. Tanggungjawab kita bayar cukai, kita kena bayar cukai. Kemudian melakukan kerosakan kepada alam sekitar. Contohnya kita ni ada syarikat minyak kan. So sepatutnya kita kena cari cara bagaimana kita nak mengurangkan kadar kerosakan yang kita lepaskan ke atmosfera sebagai contoh kan, kadar karbon dan sebagainya. So itu semua aspek-aspek yang kita boleh bincang dan termasuk dalam ayat ni kan. Dan dalam perbincangan ayat ni ada satu model yang dibuat di barat, disebut sebagai the donut economy kan. Dibuat satu bulat. So yang penting dalam kita buat apa-apa aktiviti ekonomi, jangan kita lepas daripada donut tu. So kalau kita lepas, seolah-olah kita dah melakukan kerosakan dan kerosakan yang biasa kalau kat sana bincang kerosakan alam sekitar lah, yang mana ia merupakan tuntutan dalam syariah juga untuk kita menjaga alam sekitar. Dalam apa-apa aktiviti ekonomi yang kita buat, contohnya ada mungkin dalam kalangan kita nanti akan jadi CEO syarikat minyak, ingatlah ayat ni kan, dia ada tanggungjawab kan. Gaji dia yang besar itu menuntut dia untuk bertanggungjawab terhadap aktiviti syarikat dia yang dibuat, dan syarikat dia itu janganlah sampai merosakkan alam sekitar. So terima kasih.